Assalamualaikum dan salam sehat sejiwa. Kerajaan Sarawak sedia menyalurkan bantuan dengan menyediakan peruntukan bagi memastikan rakyat miskin terus dibela menerusi program Satu Azam. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satin berkata ini berikutan peruntukan untuk program Satu Azam tidak disalurkan Kerajaan Persekutuan tahun ini. Namun jelasnya beliau akan mendapatkan maklumat terperinci mengenai perkara tersebut daripada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat terlebih dahulu. Tan Sri Adnan berucap merasmikan Karnival Satu Azam akhiri zaman miskin di Kubah Ria Kuching. Sementara itu, Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah yang ditemui selepas majlis perasmian berkata tiada alasan diberikan mengenai pemberian peruntukan tersebut, namun kementerian diminta terus memantau perkembangan peserta sedia ada. Program Satu Azam menjadi membasmi 30% kadar kemiskinan di Sarawak sejak diperkenalkan pada 2010. Setakat tahun lepas, jumlah 37,302 isi rumah telah terkeluar daripada senarai e-Kasih selepas menyertai program Satu Azam. Program Satu Azam diperkenalkan bertujuan membebaskan isi rumah berpendapatan rendah daripada belenggu kemiskinan dan mampu memperolehi pendapatan melepasi garis kemiskinan dengan menyertai program Azam Tani, Kerja, Niaga dan Khidmat. Pembahagian kerusi Barisan Nasional BN untuk Pilihan Raya Negeri Sarawak akan diselesaikan sebelum hari penamaan calon. Pengurusi BN Sarawak yang juga Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Tan Sri Adnan Haji Satin berkata, PBB telah menetapkan akan bertanding di majoriti kawasan pada PRN nanti. But I think as far as PBB is concerned, we have decided on majority of seats already. How many seats would that be? 40. Tambahnya, Parti Rakyat Sarawak juga telah memutuskan kerusi yang akan ditandingi namun tidak menyatakan jumlahnya. Tan Sri Adnan yang juga Ketua Menteri Sarawak menambah baki kerusi akan dibahagikan dalam kalangan Parti Komponen BN Negeri. Sejumlah 82 kerusi akan ditandingkan pada pilihan raya negeri akan datang. Datuk Petinggi Tan Sri Adnan ditemui selepas merasmikan Karnival Satu Azam di Kuching. Sementara itu, menyentuh mengenai pengubahsuaian bajet 2016 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, beliau berharap peruntukan Sarawak tidak akan dikurangkan. Fenomena El Nino kuat diramal melanda negara pada penghujung Januari ini hingga awal April depan. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, berdasarkan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia MET Malaysia, kekuatan fenomena ini berkemungkinan mengatasi rekod El Nino pada tahun 1997-1998. Jelasnya, fenomena ini akan menyebabkan keadaan cuaca kering dan panas di bahagian utara dan pantai timur semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Justru keadaan tersebut akan menyebabkan negara terdedah kepada kebakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu termasuk jerebu rentas sempadan ke negara jiran seperti Brunei dan Singapura. Berikutan itu tindakan kesiapsiagaan yang melibatkan kerajaan dia selepas majlis. Baiklah saudara, kami mohon maaf atas kesilapan tadi. Baiklah, dan sekarang kita akan terus bersama dengan Abang Mosli sekali lagi. Silakan. Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB sedang mempersiapkan diri dengan menambah ilmu pengetahuan, latihan fizikal dan mental bagi menghadapi pilihan raya negeri kelak. Setiausaha Kehormat Majlis Tertinggi Wanita PBB Hajah Nancy Syukri berkata, antara yang ditekankan pada mesyuarat bersama wanita PBB baru-baru ini adalah persiapan
menghadapi isu-isu yang akan timbul termasuk di media sosial, sama ada isu semasa, tempatan maupun nasional. Beliau memberitahu demikian selepas lawatan ke beberapa projek kecil luar bandar MRP kawasan Sadong Jaya di Asajaya bersama Adun Sadong Jaya, Aidil Lariwu. Hajah Nancy yang juga ahli Parlimen Batang Sadong turut menasihati calon dan bakal calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri kelak untuk membuat kerja rumah untuk mengenali pengundi dan kawasan masing-masing dengan lebih dekat. Kalau ada yang beraspirasi lah untuk menjadi calon dan ada yang merasakan dirinya pun sudah disebut-sebut nama, maka bergeraklah ataupun membuat kajian mengenai kawasan-kawasan mereka. Katanya kawasannya akan mempunyai sebuah lagi Dewan Undangan Negeri baru selepas persempadanan semula, iaitu Dewan Undangan Negeri Gedong. Sementara itu, kawasan Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya sudah mengaktifkan jenteranya bagi menghadapi pilihan raya negeri tidak lama lagi. Adunnya, Aidil Lariwu, memberitahu ia mula aktif selepas perasmian bilik gerakan baharu N24 Sadong Jaya pada Ahad minggu lepas. Jelasnya selepas persempadanan semula daripada 22 ranting pada penggal lepas, kawasan Sadong Jaya pada kali ini akan mempunyai hanya 14 ranting. 8 ranting diberi kepada Dun Simunjan dan Dun Gedong yang baru. Menjelaskan perkara itu kepada pemberita RTM di Sadong Jaya, beliau berkata kesemua ranting di kawasannya perlu digerakkan seawal mungkin bagi menyelaras dan mengemaskini pengundi-pengundi di kawasan baru termasuk merangka awal strategi jentera parti. Menurutnya setakat ini seramai 6,752 pengundi berdaftar bagi suku penggal kedua dan lebih 600 pengundi lagi yang masih dalam proses pendaftaran. Anggapnya terlalu awal kerana dah nak habis bulan Januari, tinggal mungkin 2 bulan lebih lagi kita nak berpilihan raya negeri. Jadi kesiapsiagaan kita, persediaan kita di peringkat ranting-ranting di semua kampung-kampung kita di kawasan Sadong Jaya itu perlu dimantapkan lebih awal lah. Aidil Lariwu akan menghadapi pilihan raya negeri kali kedua selepas menang dalam perlawanan 3 penjuru pada penggal lepas. Angkatan Tentera Darat Malaysia akan melaksanakan sebanyak 102 program jiwa murni di kawasan pedalaman di negeri Sarawak sepanjang tahun ini. Sehingga kini 9 daripada program itu telah pun dilaksanakan, manakala selebihnya dijangka akan siap pada penghujung Mac ini. Menurut Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Zaki Mohtar, program kerjasama dengan kerajaan negeri itu meliputi pemeriksaan kesihatan dan gigi serta pameran. Dalam pada itu, pihaknya juga akan melaksanakan 5 lagi program bergerak transformasi vokasional belia MyTV di kawasan luar bandar bagi memberi tunjuk ajar kepada golongan belia pelbagai kemahiran, antaranya tukang kayu, elektrik dan pemasangan paip. Lieutenant General Datuk Muhammad Zaki ditemui media selepas majlis penyerahan bilik pengurusan jenazah Darul Islam Belimbing di Pedawan Kuching. Sementara itu, Ketua Kampung Hussein Banyak yang ditemui RTM menyambut baik usaha program tersebut. Saya bagi pihak penduduk sangat berbesar hati oleh kerana pihak tentera ini dapat membantu kekurangan yang ada kat kami ini. Bilik pengurusan jenazah yang buat pertama kalinya dilaksanakan di bawah program tersebut dibina 1 Disember lepas oleh Markas Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD 1 Division yang diketuai oleh Lieutenant Muhammad Syuhaida Syuhaimi. Dalam perkembangan lain, Angkatan Tentera Darat Malaysia akan terus mengawasi serta mengawal sempadan negeri ini bagi memastikan tiada ancaman keselamatan berlaku di Sarawak. Menurut Lieutenant General Datuk Muhammad Zaki, walaupun keadaan ketika ini dalam keadaan terkawal, namun beliau mahu semua pihak bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Beliau turut memberi jaminan bahawa hubungan Malaysia-Indonesia akan terus kukuh dalam menghadapi ancaman pengganas. Kita juga yang bersepadan dengan Kalimantan, kita bersama rapat dengan pasukan TNI, Angkatan Darat dan semua agensi kerajaan sama ada di Malaysia dan juga di Indonesia untuk mengawas dan mengawal kesepadan kita. Lieutenant General Datuk Muhammad Zaki memberitahu demikian kepada media di Pedawan ketika diminta mengulas mengenai isu keselamatan global. 3 hari lepas, dunia dikejutkan dengan serangan bom di Jakarta, Indonesia yang telah meragut
beberapa nyawa. Penubuhan lebih banyak akademi latihan khususnya dalam pengajian perkapalan seperti bahagian dek dan enjin mampu meningkatkan pembangunan industri perkapalan di Sarawak khasnya dan negara amnya. Menurut Menteri Buddha di Pejabat Ketua Menteri yang bertanggungjawab dalam promosi pendidikan teknikal, Datuk Len Talib Saleh, usaha tersebut satu cara mengatasi kebanjiran pelaut asing yang merangkumi sebanyak 55%. Terdiri dari Indonesia, Filipina, India dan negara lain yang berkhidmat di kapal-kapal Malaysia. Ia juga mampu melahirkan lebih ramai pelaut mahir dalam bidang perkapalan terdiri daripada anak muda tempatan. Datuk Len Talib berucap pada majlis tamat kursus rating kejuruteraan Marine di Sibu. Seramai 21 peserta terdiri dari anak jati Sarawak berjaya menamatkan kursus tersebut yang dianjurkan oleh Syarikat Pelita Mas Laut Sendirian Berhad bagi tahun 2016. Satu gotong royong mega telah diadakan di Hospital Bintulu yang melibatkan 250 orang merangkumi kaki tangan hospital, warga kem PLKN Similajau, anggota One Medicare serta kaki tangan Cahaya Mutiara Sarawak Engineering CMSE. Timbalan Pengarah Hospital Bintulu, Dr. Xiao Chiu Yi berkata, penglibatan pelbagai pihak dalam gotong royong tersebut membuktikan komitmen tinggi bukan sahaja dalam kalangan kaki tangan Hospital Bintulu, malah para sukarelawan. Ini merupakan kali kedua yang kita membuat gotong royong, tapi kali ini ialah secara besar-besaran. Pada masa depan, kita berharap gotong royong ini dapat dilakukan lagi lah, di mana pihak-pihak boleh bekerjasama untuk membersihkan kawasan hospital supaya memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pesakit. Ujarnya aktiviti tersebut juga akan membantu Hospital Bintulu yang bakal menjalani pensijilan akreditasi dan ekosistem kondusif sektor awam EXA pada tahun ini. Penglibatan Cahaya Mutiara adalah untuk menyediakan segala peralatan dan kita dah sediakan peralatan semuanya baru untuk Hospital Bintulu untuk kerja pembersihan. Dan penglibatan Cahaya Mutiara juga menyediakan segala termasuk menaja makanan semua. Alhamdulillah sangat menggalakkan dan ramai juga BSKN yang mengikuti gotong royong ni dan tak dinafikan juga secara tidak langsung apa yang kami pernah lalui semasa menjalani PKN sebelum ni dapat diterapkan untuk mereka meneruskan walaupun mereka berada di dalam kem ataupun di luar kem, tapi mereka masih lagi untuk meneruskan khidmat sosial komuniti. Benda ni berkekalan untuk rakyat Malaysia. Aktiviti yang dilaksanakan termasuklah mengecat dinding, bahu jalan dan pagar besi serta membersihkan lantai dan longkang. Pengamal media memainkan peranan bukan sahaja sebagai sumber maklumat yang dapat dikongsikan untuk kepentingan bersama, tetapi juga sebagai medium membantu kerajaan dan sektor awam menyampaikan maklumat berkaitan dasar dan program yang dilaksanakan kerajaan kepada rakyat. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga, Rozi Yunus memberitahu usaha pengamal media yang tidak mengenal penat lelah dalam menyampaikan pelbagai maklumat sama ada dalam bentuk elektronik ataupun cetak seharusnya mendapat penghargaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Media 2016 Anjuran Pusat Khidmat Wakil Rakyat N71 Bekenu di Miri. Katanya sebelum dijadikan bahan rujukan umum, hasil penulisan dan laporan yang disediakan perlulah sahih serta mendapat keyakinan daripada rakyat. Kira-kira 50 orang pengamal media diraikan dalam majlis tersebut. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara agenda hari ini, pada pukul 9.45 pagi, Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, menyempurnakan Majlis Pelancaran Komuniti Satu Malaysia Debak K1M di Dewan Perpaduan Debak Betong. Manakala pada pukul 10.30 pagi, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satir menyempurnakan Majlis Perasmian Agenda DBKU 2016 di Sukmaria, Kuching. Akhir sekali pada pukul 8 malam, Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Wong Sun Koh, menyempurnakan majlis penutupan program Sejiwa Senada bahagian Sibu di Dataran Sibu.
Saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik.